Gerakan kerohanian di India sinonim dengan fahaman pluralisme agama. Salah satunya adalah fahaman yang menyembah Sai Baba Shirdi. Beliau dilahirkan pada tahun 1835 di daerah Ahmednagar dalam negeri Maharashtra, India. Beliau merupakan seorang yang terkenal dengan kesufiannya sehingga beliau diangkat dan dipuja oleh pengikutnya. Namun kehidupan awal dan identiti sebenarnya masih menjadi misteri sehingga hari ini. Walau bagaimanapun, ada sejarawan yang mencatatkan bahawa beliau adalah seorang yang miskin dan dibuang oleh ibu bapanya sendiri ketika beliau masih bayi. Kemudian beliau ditemui dan dijaga oleh pasangan Muslim. Setelah bapa angkat beliau meninggal dunia 4 tahun kemudian, beliau diserahkan oleh ibu angkatnya kepada seorang lelaki yang dikenali sebagai Venkusa. Sai Baba Shirdi dikatakan seorang yang kuat bermeditasi sejak berumur lebih kurang 16 tahun. Iaitu ketika pertama kali beliau tiba di daerah Shirdi. Beliau bermeditasi di bawah pokok Nim, di mana beliau mendakwa pokok tersebut tumbuh di atas makam gurunya. Sai Baba Shirdi juga didakwa sebagai kelahiran semula Dewa Dattatreya, iaitu Tuhan Yoga di dalam ajaran Hindu. Beliau menolak sistem kasta dan percaya bahawa semua agama adalah sama. Sikap fakir dan ditonjolkannya itu sangat jelas apabila beliau hanya berteduh di sebuah masjid dan tidur di papan beralaskan bata. Pada masa yang sama juga, beliau juga saling bergilir melakukan ibadat di masjid dan di kuil Hindu. Orang kampung mula menghulurkan makanan tanpa beliau memintanya. Saban hari, orang sekelilingnya mula percaya bahawa beliau bukanlah orang biasa. Sebaliknya, seorang yang soleh yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Di antara keajaiban yang dimiliki oleh Sai Baba Shirdi ini ialah beliau pernah menyembuhkan orang tua yang buta, menyalakan pelita dengan menggunakan air dengan menggantikan minyak dan sering mengetahui apa yang ada di dalam fikiran seseorang. Meskipun begitu, Kevin Shepherd mendakwa bahawa Sai Baba Shirdi menjadi terkenal bukanlah disebabkan keajaiban yang dilakukannya. Sebaliknya, beliau suka menghadiahkan abu suci yakni udi kepada tetamunya sebagai tanda memberkati mereka. Di dalam sebuah karya sastra bertajuk Life of Sai Baba yang ditulis oleh Puj Yasri, ada mengatakan bahawa pada mulanya Sai Baba Shirdi menolak untuk menghalang penyembahan terhadap dirinya. Namun pemujanya engkar. Malah ada yang berkata, kamu adalah Tuhan yang berjalan dan berbicara. Akibatnya penyembahan ini tidak dapat dielakkan. Pengikut beliau juga memujuknya dengan mengatakan bahawa pemujaan ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada ramai, bahkan ia bermanfaat kepada negara dan agama di atas nama kemanusiaan. Akhirnya beliau bersetuju dan mula mempromosikan dirinya. Pada mulanya, penyembahan ke atas dirinya dilakukan secara individu yang berskala kecil. Lama-kelamaan ia berkembang kepada penyembahan secara besar-besaran seperti Pandharpur, iaitu sebuah bandar yang terkenal sebagai tempat melakukan ziarah sehingga hari ini. Oleh kerana beliau pernah dipelihara oleh pasangan Muslim pada waktu kecilnya, beliau dikatakan seorang tokoh yang sikretism. Para akademik bercanggah pendapat mengenai statusnya, sama ada dia adalah seorang Muslim Sufi ataupun Hindu. Perkara ini didebatkan sewaktu kematiannya, di mana penduduk Hindu dan Muslim berbeza pendapat mengenai cara pengebumiannya. Akhirnya beliau dikebumikan mengikut ajaran Hindu kerana undian majoriti adalah di kalangan penganut Hindu. Beliau dianggap sebagai penyatu antara agama kerana beliau menerima sembahan tanpa mengira latar belakang sama ada Hindu maupun Islam. Beliau mengatakan, diri Tuhan itu terdapat di dalam Tuhan Hindu maupun Tuhan Muslim. Beliau meninggal dunia pada 15 Oktober 1918. Kini kuil Sai Baba Shirdi telah dibina di merata tempat di seluruh dunia. Malah terdapat acara tahunan yang mana terdapat segelintir Muslim dan Hindu akan melakukan ritual pemujaan di kuil tersebut. Pada tahun 2010, Pertubuhan Kebajikan Shirdi Sai Baba Foundation telah diasaskan oleh Dr. Chandra Banu Satpathy. Dr. Chandra telah membimbing lebih dari 200 pusat yang dikhas untuk membangunkan masyarakat, kerohanian dan mempromosikan budaya India. Pusat-pusat ini aktif di negara-negara seperti India, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, New Zealand, Afrika Selatan dan termasuk Malaysia.
Pengikut ajaran ini mengamalkan fahaman pluralisme agama. Jika di Malaysia kita sinonim dengan beberapa fahaman yang menyebarkan pluralisme agama, maka salah satunya adalah pengikut kepada Sai Baba Shirdi. Realitinya di India, pengikut Sai Baba Shirdi adalah dari kalangan Muslim dan Hindu yang melakukan ibadat di kuil yang sama. Sebagai seorang Muslim, ingatlah kita kepada firman Allah di dalam Al-Quran. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير